Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Ikhwan bin Ibrahim. Nomor matriks E187040. Hari ini saya akan membincangkan mengenai tajuk kedudukan harta sepencarian menurut syarak. Apa itu harta sepencarian menurut syarak? Secara umum, harta sepencarian ini ialah harta yang diusahakan secara bersama oleh pihak suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan. Mari kita mendalami dan memahami mengenai definisi harta sepencarian menurut syarak. Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya, hasil daripada sumber-sumber atau usaha mereka yang melibatkan harta, sama ada harta alih atau harta tak alih, serta melibatkan kedua-dua pihak secara langsung ataupun tak langsung ke atas sesuatu harta itu. Apa itu harta alih? Harta alih bermaksud harta yang boleh dimiliki dan dibawa bersama dan tidak termasuk rumah dan tanah. Harta tak alih pula bermaksud harta yang mustahil untuk dialihkan secara fizikal, seperti rumah. Seterusnya, dalil yang berkaitan mengenai harta sepencarian ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 32. Firman Allah yang bermaksud, orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Di sini bermaksud bahawa setiap pihak, yaitu suami dan isteri, mempunyai hak-hak yang tertentu yang boleh dituntut kaitan dengan harta sepencarian ini. Antara perkara yang diambil kira dalam menentukan harta sepencarian terbahagi kepada dua, yaitu sumbangan langsung dan juga sumbangan tak langsung. Apa maksud sumbangan langsung? Sumbangan langsung bermaksud pihak kepada perkahwinan itu telah sama-sama memberikan sumbangan mereka dalam memperoleh aset dan harta berkenaan. Pasangan ini sama-sama mengeluarkan modal dan wang bagi membeli aset dan harta berkenaan. Contoh-contohnya ialah yang pertama seperti menggunakan nama dalam aset. Yang kedua, mengeluarkan wang, membayar deposit, membayar ansuran bulanan. Yang ketiga, menggunakan dua nama dalam membuat pinjaman, yaitu menggunakan nama suami dan juga isteri dalam membuat pinjaman. Yang keempat, menjadi penjamin kepada peminjam, yaitu melibatkan di antara sama ada pihak suami yang menjadi penjamin kepada peminjam ataupun isteri yang menjadi penjamin kepada peminjam. Yang kedua ialah sumbangan tak langsung. Sumbangan tak langsung ini bermaksud suatu sumbangan yang bukan berbentuk wang atau benda, tetapi mendatangkan dan menghasilkan harta atau aset tertentu. Contohnya, yang pertama, memberi idea. Yang kedua, memberi dorongan. Yang ketiga, memberi nasihat. Yang keempat, memberi semangat. Yang kelima, memberi keselesaan. Yang keenam, menimbulkan ketenteraman. Terdapat 3 faktor yang boleh menuntut harta sepencarian. Yang pertama ialah poligami. Yang kedua, apabila berlaku penceraian. Yang ketiga, selepas kematian pihak suami atau isteri, yaitu dituntut oleh si waris. Bagaimana cara menuntut harta sepencarian? Di sini saya jelaskan beberapa cara untuk menuntut harta sepencarian. Yang pertama berkaitan dengan poligami. Isteri boleh memohon perintah daripada mahkamah supaya diadakan terlebih dahulu pembagian harta sepencarian sebelum permohonan poligami disahkan. Ketikan tersebut diambil daripada Seksyen 23 kurungan 10 kurungan B
Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Yang kedua, apabila berlaku penceraian, mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk memerintahkan pembahagian harta sepencerian apabila mahkamah itu membenarkan lafaz cerai atau perintah penceraian. Ketika itu diambil daripada Section 122 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Yang ketiga, selepas kematian, pihak yang hidup boleh memohon pengisytiharan harta sepencerian sebelum harta itu menjadi harta pusaka. Ketika itu diambil daripada Fatwa Negeri Selangor. Di sini bermaksud bahawa harta sepencerian itu harus dituntut oleh waris sebelum hartanya itu akan menjadi harta pusaka yang boleh dituntut oleh ahli keluarga yang lain. Terdapat beberapa keterangan yang diperlukan di mahkamah semasa perbicaraan berlaku. Yang pertama, perlu mempunyai pengakuan ataupun ikrar daripada pihak-pihak iaitu suami dan isteri jika ada. Yang kedua, keterangan lisan daripada pihak suami dan isteri. Yang ketiga, keterangan lisan daripada saksi-saksi yang menyokong keterangan pihak suami dan isteri. Yang keempat, keterangan dokumen tentang aset-aset yakni geran tanah, kereta, surat perjanjian, jual beli, pembayaran ataupun riset. Dan yang kelima ialah gambar-gambar aset dan sebagainya. Semua keterangan ini diperlukan semasa perbicaraan untuk memudahkan pihak hakim bagi menyelesaikan perbicaraan tersebut berdasarkan bukti-bukti kukuh yang telah diberikan. Terdapat beberapa kadar bahagian harta sepencerian. Kadar harta sepencerian ini tidak terdapat pada syarak kerana harta sepencerian ini adalah mengikut kepada undang-undang adat yang dahulu. Dan apa yang dapat saya simpulkan ialah yang pertama, tiada kadar ketetapan yang ditentukan kerana ianya bergantung kepada pihak mahkamah. Yang kedua, pihak mahkamah yang akan menentukan setelah mengambil kira sumbangan yang melibatkan pihak suami isteri dalam suatu harta itu. Dan yang ketiga, boleh jadi 1/2 atau 1/3 bagi setiap seseorang berdasarkan penglibatan masing-masing dalam mengusahakan harta dan aset itu. Antara prosedur menuntut harta sepencerian ialah yang pertama, tuntutan hanya boleh dibuat di mahkamah syariah. Ini bermaksud bahawa perbicaraan yang berkaitan dengan harta sepencerian ini hanya dikendalikan oleh mahkamah syariah sahaja. Mahkamah lain tidak menguruskan berkaitan dengan harta sepencerian ini. Yang kedua ialah penuntut harus menyediakan dokumen seperti butir-butir perkahwinan, butir-butir pihak penuntut dan sijil kematian sebagai bukti. Yang ketiga, penuntut seharusnya menyediakan riset-riset pembayaran atau bukti sumbangan kepada pasangan. Yang keempat, membuat temu janji di mahkamah syariah untuk perbicaraan. Yang kelima, menyerahkan segala tugasan kepada hakim untuk menyelesaikannya. Akhir sekali, apakah persoalan yang melibatkan harta sepencerian? Terdapat beberapa persoalan. Antaranya ialah yang pertama, saya berkahwin di Thailand, tidak pernah mendaftarkan pernikahan di Malaysia. Adakah saya boleh menuntut harta sepencerian di mahkamah syariah Malaysia jika berlaku perceraian atau poligami atau kematian suami? Jawapannya mudah. Pihak itu hanya perlu mengesahkan pernikahan di mahkamah syariah Malaysia dan mendaftarkan pernikahan di pejabat agama terlebih dahulu. Yang kedua, adakah suami saya berhak menuntut harta sepencerian ke atas harta di atas nama saya seorang? Jawapannya, ya boleh.
dan beliau perlu membuktikan sumbangannya ke atas harta tersebut. Di sini bermaksud bahwa harta sepenceraian ini hanya boleh dituntut oleh pihak suami ataupun istri. Anak tidak boleh menuntut harta sepenceraian ini. Yang ketiga, bilakah saya boleh menuntut bahagian saya dalam harta sepenceraian? Jawabannya ada 3. Sekiranya berlaku perceraian, poligami, dan kematian salah satu pihak suami dan istri, maka bolehlah untuk menuntut harta sepencarian ini. Kesimpulannya, harta sepencarian ini hanya boleh dituntut oleh pihak suami atau istri sahaja. Selain itu, setiap tuntutan yang dilakukan hendaklah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh mahkamah syariah. Akhir sekali, hanya mahkamah syariah sahaja yang boleh menentukan kadar yang berhak diterima oleh si penuntut dengan mengambil kira hasil sumbangan mereka terhadap suatu harta itu. Sekian, terima kasih.